Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Semakin menarik sahabat-sahabat semua, bersatu semakin tenggelam ya, disebabkan dengan pengaruh PAS yang semakin naik. Benarkah semua itu sahabat semua? Hari ini ya, ketika dalam pembacaan saya sangat tertarik ya untuk mengongsikan satu ulasan daripada seorang veteran wartawan ya, yang membuat ulasan berkaitan dengan tindakan daripada bersatu pemimpin mereka, dan juga dikatakan ya, ada di antara pemimpin-pemimpin bersatu yang kini merasa tidak senang dengan pengaruh PAS yang semakin naik ya kepada 4 buah negeri yang dikuasai ini. Malah tidak nampak pun ya penyokong ataupun pemimpin-pemimpin daripada bersatu bersama di dalam kepimpinan. Mungkin ada, tapi cuma sedikit sahabat-sahabat semua. Jadi ya, saya mau kita mendengar bersama kenyataan ataupun ulasan ya daripada seorang veteran ya, wartawan ini ya, yang mengatakan gantung Iskandar, apa naratifnya kini. Menarik tajuk apa yang dinyatakan oleh veteran wartawan ini dalam ulasan berkaitan dengan tindakan ya daripada pemimpin-pemimpin bersatu. Katanya, genap 3 minggu selepas umumkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid akhirnya tahu untung nasibnya. Jumaat lalu, Lembaga Disiplin Parti Pribumi Bersatu Malaysia, iaitu Bersatu, menggantung keahliannya selama 4 tahun ketika kekalutan kes yang dilihat belum ada penghujungnya. Iskandar belum memberi respon ya terhadap pergantungannya itu. Tapi mungkin tidak silap jika diandaikan beliau sendiri harus keliru oleh banyaknya percanggahan terhadap pendiriannya yang disimpulkan setengah pihak antara janggal, luar biasa, hingga kepada mencipta budaya baru kerana beralih sokongan tanpa keluar parti. Menyusuli sokongan kepada Anwar pada 12 Oktober lalu, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mendakwa bahwa Iskandar telah diugut dan berlaku intimidasi terhadap beliau. Ia bukan dakwaan secara rambang, malah diperincikan sebagai dilakukan seorang pegawai tinggi ISPRM di sebuah hotel di Damansara pada 1 Oktober. Kata Hamzah lagi, Iskandar diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media untuk menyokong kerajaan. Katanya lagi, sebelum itu pada 26 September, Ahli Parlimen Kuala Kangsar juga telah didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri di sebuah lokasi sekitar Damansara. Katanya dalam satu kenyataan, selain menambah beliau yang dijanjikan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat sebagai habuan sokongan. Dakwaan itu juga turut dinafikan keras pada 15 hari bulan Oktober oleh Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki, yang menyangkal ya pihaknya terlibat di samping menyifatkan dakwaan Hamzah itu berniat jahat dan cubaan memburukkan imej ISPRM. Kemudian Anwar pula menuntut Hamzah membawa bukti ya berkaitan dengan pihak berkuasa supaya tuduhannya dibuat ataupun disiasat sepenuhnya. Katanya, yang saya tahu, saya belum jumpa Iskandar, belum kontak saya dan tak hantar wakil. Saya tak tahu siapa yang ugut. Kalau ada bukti, kena keluarkan dan jangan pakai cakap saja. Kalau ada ugutan, ini satu tuduhan serius. Dia, iaitu Hamzah, patut bawa laporan dan biar ada siasatan, kata Perdana Menteri ya pada 18 Oktober dengan menyifatkan sokongan Iskandar satu cerminan bahawa kerajaan perpaduan melakukan perkara yang betul daripada segi dasar ekonomi dan juga urus tadbir. Sebagai menjawab semua hujah-hujah berkenaan, Hamzah pada 3 November berkata, Perikatan Nasional masih mengumpul segala maklumat berhubung dakwaan ugutan yang diterima ahli parlimennya supaya menyokong kerajaan perpaduan sebelum membuat laporan polis. Malah Hamzah turut mengesahkan dakwaan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan bahawa beberapa ahli parlimen PN ditawarkan jawatan dalam syarikat berkaitan dengan kerajaan JLC dengan syarat memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi ini dia sahabat semua ya. Penganalisis politik pula berpendapat peralihan sokongan Iskandar kepada Anwar bukan saja mengejutkan kepada Bersatu dan Perikatan Nasional, malah kepada seluruh negara AMNya adalah mengelirukan kerana ada dua naratif yang berlawanan. Ada dua naratif kata-kata daripada penganalisis politik ini ya.
Dan daripada naratif pertama, Iskandar mengalihkan sokongan karena mau mengurangkan beban kos dan sara hidup yang meningkat untuk penduduk kawasannya dengan mengharapkan peruntukan daripada kerajaan. Naratif kedua pula berkisar kepada dakwaan Hamzah bahwa Iskandar diancam dengan tuduhan rasuah supaya menyokong kerajaan. Jadi bagaimanapun ini sudah dinafikan oleh Iskandar ya pada 17 Oktober lalu dengan mempertahankan alasan beliau berbuat demikian agar dana kerajaan dapat disalur kepada pengundi kawasannya dan bukan kerana ditekan mana-mana pihak. Sambil menambah bahawa keputusannya turut didorong oleh rakyat yang mahukan kestabilan politik. Iskandar berkata, setelah mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan pengundi daripada pelajar kepada guru, pemandu e-hailing, penjajah dan usahawan. Daripada sesi ini juga katanya saya dapati ramai penyokong, rakan dan pengundi saya letih dan kecewa dengan ketidakstabilan politik. Maka mereka mau melihat kerjasama politik wujud atas nama kestabilan. Jadi selanjutnya, kata penganalisis itu peralihan sokongan Iskandar itu mendedahkan semakin kurang keberkesanan peranan Bersatu dan Perikatan Nasional sebagai blok pembangkang yang berwibawa. Malah kekecewaan yang dibangkitkan oleh Iskandar turut dikongsi ramai lagi dari blok pembangkang di Dewan Rakyat. Cuma pimpinan Bersatu dan PN seolah-olah tidak peka dengan keluh kesah wakil rakyat mereka dalam menagih peruntukan bagi manfaat rakyat di kawasan mereka. Walhal Ketua Pembangkang dan Ketua WPN tidak pun menyebut tawaran berunding oleh kerajaan. Jadi penyelidik Kerajaan Politik Malaysia Nusa Research Center Arif Anwar Lokman Hakim antara yang menyatakan tidak terkejut jika pendirian Iskandar menyokong Anwar akan dituruti beberapa lagi ahli parlimen daripada Bersatu. Alasan didasarkan kepada dakwaan wujudnya krisis dalam parti itu gara-gara semakin ramai wakil rakyat Parti Bersatu yang dikatakan ya tidak senang dengan meningkatnya pengaruh PAS dalam 4 kerajaan negeri selepas PRN 12 Ogos lalu. Krisis itu turut dipercayai menjadi dorongan untuk Iskandar mengalihkan sokongannya. Jadi ini antara perkara yang mengejutkan kita sahabat semua daripada ulasan ini yang menyatakan bahwa makin ramai ya wakil rakyat Bersatu yang dikatakan tidak senang dengan meningkatnya pengaruh PAS dalam 4 kerajaan negeri. Ya, malah mereka yang menjadi menteri besar ataupun ketua menteri dikuasai oleh PAS. Tidak ada satupun daripada Parti Bersatu, sahabat-sahabat semua. Hamzah ketika mengumumkan pergantungan 4 tahun ke atas Iskandar dalam satu kenyataan pada Sabtu berkata, Lembaga Disiplin Bersatu memutuskan dalam satu mesyuarat pada Jumaat setelah meneliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak ya kepada parti dan juga surat penjelasan tunjuk sebab daripada ahli parlimen Kuala Kangsar. Beliau yang juga didapati bersalah di bawah pasal 22.1 dalam kurungan F pelanggaran Parti Bersatu turut berdepan pergantungan bagi semua jawatan dalam parti yang dipegangnya. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana hukuman itu diputuskan ke atasnya sedangkan seperti yang dinyatakan oleh Hamzah, dakwaan ugutan yang diterima ahli parlimennya supaya menyokong kerajaan perpaduan masih di peringkat sedang menghimpunkan maklumat ya sebelum laporan polis dibuat parti itu. Jadi ini yang agak mengelirukan kita ya, tindakan yang bercanggah katanya masih mengumpul bukti tapi ya tindakan menggantung itu telah pun dilakukan. Jadi apakah ini bermakna Iskandar sudah diputuskan bersalah sebelum siasatan menyeluruh ke atasnya dapat dimuktamadkan? Persoalan yang baik sahabat semua. Sama ada benar beliau telah diugut dan berlaku intimidasi terhadap seperti digembar-gemburkan awalnya atau pendirian menyokong Anwar dibuat atas kerelaan dan kesedarannya sendiri. Mungkin juga pergantungan ke atasnya itu akan ditarik balik. Kemudian jika siasatan didapati ia berlawanan dengan apa yang menjadi asas pengadilan Lembaga Disiplin Parti Bersatu dalam menjatuhkan hukuman ke atasnya. Hukum dahulu dan muktamadkan siasatan kemudian dalam kes Iskandar ini mungkin tidak pun berbeza dengan peralihan sokongan terhadap Anwar yang disimpulkan di antara janggal. Luar biasa hingga kepada pencipta budaya baharu kerana berbuat demikian tanpa keluar parti. Itu dia. Satu persoalan-persoalan yang baik sahabat semua. Jadi saya boleh nyatakan di sini bahwa ada dua naratif seperti mana yang dinyatakan oleh penulis ini. Ya katanya naratif pertama
Kuala Kangsar memberikan sokongan saya sukarela. Naratif kedua, tuduhan daripada Hamzah Zainuddin, kononnya ada intimidasi. Dan dua lagi persoalan adalah kenapa, ya, walaupun seperti mana yang dinyatakan oleh Hamzah, kononnya siasatan menyeluruh untuk kumpul bukti masih dijalankan, tapi persoalannya kenapa sudah diambil tindakan disiplin? Adakah parti ini sudah begitu terdesak sehingga membuat hukuman dulu, sedangkan kenyataan mereka masih kumpul bukti. Jadi keadaan, ya, Parti Bersatu kini semakin bercelaru. Ya, kita boleh nampak mereka semakin tenggelam. Pimpinan-pimpinan mereka semakin gusar dengan keadaan parti mereka sendiri. Ada pula yang menyatakan parti ini sudah menjadi pak turut kepada parti PAS. Mungkin itulah realitinya. Kini PAS sudah menjadi kepala dan Bersatu ini sudah jadi bersangkut di dahan, yaitu parti PAS, sahabat semua. Mungkin itu situasinya. Kerana itu seperti mana kenyataan dalam ulasan ini, semakin ramai yang tidak berpuas hati. Jadi menarik, ya, untuk kita fikir bersama, sahabat-sahabat semua, ulasan ini. Jadi adakah Bersatu bakal tenggelam? Adakah PAS akan terus memijak parti PAS ini? Yang kita lihat hari ini, seperti mana pertemuan mereka dengan Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin pula diketepikan. Apakah sebabnya? Ini antara persoalan-persoalan, ya, yang sedang kita dengar, sedang kita nampak, permainan politik yang sedang dimainkan oleh parti PAS. Itu dia. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya sahabat semua ingin memberikan komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian sudah pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.